Selamat sejahtera kepada Profesor Shirley bin Said. Tajuk kumpulan 9 adalah norma baharu untuk masyarakat pada musim COVID-19. Penularan wabak COVID-19 yang sedang melanda negara Malaysia telah mengundang ketidaktentuan dan mengubah kestabilan ekonomi. Pandemik COVID-19 telah mendatangkan kesan langsung kepada ekosistem perniagaan domestik, seperti industri makanan dan minuman, industri pembinaan dan pembuatan, dan sebagainya. Ini telah mengakibatkan ramai penduduk Malaysia kehilangan pekerjaan. Selain itu, kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan dan menyuruh rakyat-rakyat memakai pelindung muka apabila keluar dari rumah, supaya boleh menghalang penularan virus ini. Keadaan ini akan mengubah cara kehidupan manusia. Assalamualaikum, nama aku Alia dan aku seorang blogger. Okey, konten pada kali ini agak berbeza kerana pertama, aku berada bilik. Yang kedua, aku akan interview secara online bersama beberapa individu yang akan menjawab mengenai persoalan yang akan ditujukan kepada mereka mengenai norma-norma baru pada musim COVID-19. Okey, sebelum itu jangan lupa pakai mask, keluar mana-mana dan jangan lupa hand sanitizer selalu, okey? Okey, let's go. Okey, seperti yang mana kita tahu, sekarang ni pelajar akan menggunakan platform seperti Webex, Google Meet and lain-lain lah. Okey, mesti ada cabaran dia. Apakah cabaran utama semasa PDP dan talian tu? Boleh Cik Bella perjelaskan sedikit? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Nabila binti Muhammad Sharif dan saya merupakan pelajar tahun 1 di Universiti Malaysia Terengganu. Hari ini saya akan berkongsi sedikit kesan norma baharu terhadap pelajar. Seperti mana yang kita tahu, norma baharu telah mengheret sektor pendidikan ke arah penggunaan teknologi secara maksimum. Segala kaedah pembelajaran dan pengajaran dilakukan secara atas talian. Maka kesannya terhadap pelajar ialah dari segi penerimaan pembelajaran. Kebanyakan pelajar bersetuju pembelajaran secara bersemuka adalah lebih berkesan. Hal ini kerana komunikasi antara pelajar dan pesyarah sukar dirasakan lebih-lebih lagi apabila talian internet bermasalah. Seterusnya, kesan dari aspek kewangan. Ramai pelajar merasa terbeban apabila mereka perlu membeli data bagi membolehkan mereka menghadiri kelas, menjawab peperiksaan dan menghantar tugasan. Talian internet perlu sentiasa laju dan tiada gangguan. Seterusnya, pandemik COVID-19 sememangnya memberikan kesan yang mendalam terhadap seluruh rakyat Malaysia. Para pelajar, terutamanya saya dan rakan-rakan yang lain, perlulah mengurus masa agar pembelajaran tidak terganggu dan memanfaatkan teknologi yang ada bagi meningkatkan pembelajaran dan pengajaran kita. Terima kasih. Terima kasih Bella atas perkongsian sebentar tadi. So, apa yang kita tahu, kerajaan sekarang ni tidak membenarkan pekerjanya kembali ke office dan akan bekerja di rumah saja. So, bagaimanakah anda membahagikan masa antara tugas dan mengurus rumah tangga itu? Saya, Wan Ainur Fatihah binti Wan Mohsin, bekerja sebagai seorang guru sekolah rendah. Bagaimanakah saya membahagikan masa antara urusan kerja dan juga urusan rumah dalam kehidupan norma baru sekarang sepanjang berlaku pandemik COVID-19? Guru besar ada menetapkan untuk para guru dari pukul 7.30 pagi sehingga 2.30 petang untuk fokus urusan sekolah sahaja. Maka, saya menggunakan sepenuhnya waktu tersebut untuk menyediakan modul soalan bagi para pelajar saya. Penghantaran modul tersebut adalah melalui aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Namun, cabarannya ialah para pelajar sekolah rendah tidak mempunyai telefon bimbit sendiri dan terpaksa menggunakan telefon bimbit ibu bapa mereka. Maka, apa yang kita dapat lihat ialah penyampaian antara seorang guru kepada seorang murid adalah kurang berkesan. Namun, kebaikannya ialah ibu bapa dapat memastikan anak-anak mereka siap dan hantar modul tersebut kepada saya pada waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam jangka masa tersebut juga, saya akan membuat kelas atas talian mengikut jadual yang telah ditetapkan. Saya perlu memastikan urusan kerja selesai pada waktu tersebut. Maka, selepas pukul 2.30 petang, saya akan fokus urusan di rumah pula, seperti masak tengah hari, silai baju dan sebagainya. Namun, kadang-kadang jika ada modul atau kerja rumah yang perlu disemak, saya akan berbuat demikian pada waktu malam, selepas urusan di rumah sudah selesai. Terima kasih. Okey, terima kasih Ainur. Apa yang kita tahu, pendapatan bagi Instagramers ni adalah bergantung kepada paid review yang dibuat di social media. So,
Apakah sumbangan anda dalam membantu small business sekarang ini untuk mengembangkan lagi bisnes? Hari ini saya akan terangkan sumbangan public figure kepada perniagaan kecil. Public figure ialah orang yang popular di social media yang kebiasaannya mempunyai lebih daripada 50,000 pengikut. Antara golongan masyarakat yang memandang kepada public figure ini adalah bermula daripada golongan remaja sehingga berusia 30 tahun. Peniaga kecil kini terjejas pendapatannya oleh kerana pandemik COVID-19 yang membuatkan mereka tidak mampu menjual secara bersemuka. Oleh yang demikian, perniagaan kecil menggunakan peluang mempromosikan perniagaan mereka melalui public figure atau dikenali sebagai Insta-famous. Ini disebabkan public figure ini adalah pengaruh terdekat kepada pelanggan. Oleh kerana zaman sekarang, semua individu menggunakan social media. Antara sumbangan public figure kepada perniagaan kecil ini adalah menyokong dengan membeli barang mereka dan memberi maklum balas yang dapat menarik perhatian pembeli untuk membeli barang yang mereka guna. Salah satu teknik pemasaran adalah dikenali sebagai paid review. Teknik ini dapat membantu kedua-dua pihak untuk mendapat pendapatan sekaligus dapat menaikkan peniaga kecil. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, sebelum ini kita digemparkan dengan isu semasa mengenai pembuangan pekerja secara mengejut di syarikat swasta. Dan bagaimana yang kita tahu, JSFA sendiri menghadapi situasi ini. So, bagaimana anda berdepan dengan situasi kehilangan pekerjaan ini? Boleh kongsikan sedikit? Pandemik COVID-19 membawa kesan yang buruk terhadap pekerja. Sebagai seorang pekerja sektor swasta, kehilangan pekerjaan telah menjadi satu situasi yang normal pada waktu kejatuhan ekonomi ini. Apabila gelombang wabak COVID-19 ini melanda negara kita, pihak syarikat tidak dapat menjalankan perniagaan seperti biasa, bahkan dapat menjana hasil. Oleh itu, mereka terpaksa membuang pekerja untuk mengurangkan kos atau yang lebih teruk, mereka terpaksa untuk menggulung tikar. Maka, untuk menghadapi situasi ini, pekerja yang kehilangan pekerjaan ini seharusnya menyusun strategi yang bijak. Pertama, apabila diberi notis pemberhentian kerja, pekerja tersebut perlu mencari pekerjaan baru secepatnya. Masih terdapat sektor-sektor yang memerlukan pekerjaan di kala musim COVID-19 ini, terutamanya di sektor pembuatan makanan. Selain itu, mereka boleh menggunakan wang simpanan untuk memulakan perniagaan atas talian. Jumlah modal yang diperlukan adalah kecil dan perniagaan ini mudah diuruskan kerana skalanya yang kecil. Segala usaha yang kita lakukan dapat membantu kita untuk meneruskan hidup dalam kesempitan ekonomi ini selagi kita tidak dapat putus asa untuk berjuang sehingga akhirnya. Terima kasih Cik Asfa atas perkongsian itu tadi. Apa yang kita dapat lihat pada hari ini, ramai sangat orang yang jual emas sebab emas sekarang ini dikira sebagai keperluan bagi seseorang. Okay? So, bagi Tasha, adakah anda telah mengatur strategi pemasaran secara konsisten? Kerana ramai sangat persaingan di sosial media ini. Boleh jelaskan sedikit? Seperti yang kita tahu, wabak COVID-19 telah memberi impak yang besar terhadap sektor ekonomi seperti perniagaan dalam talian, iaitu online seller. Antara strategi pemasaran yang digunakan pakai untuk menggerakkan perniagaan adalah dengan pengiklanan menggunakan platform media sosial yang mempunyai ranking yang tinggi dalam dunia. Sebagai contoh, platform TikTok. Ia merupakan platform media sosial yang pertama tertinggi selain Facebook dan Instagram. Bagi mengiklankan sesuatu produk, peniaga hanya perlu menjana idea dengan mereka video yang menarik tentang sesuatu produk supaya dapat menarik perhatian pelanggan. Secara tidak langsung, ia dapat memberi keuntungan kepada perniagaan seluruh Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami mengenai tentang norma-norma baharu yang diamalkan di Malaysia semenjak pandemik COVID-19 ini melanda. Kesimpulannya, seperti yang mana kita tahu, pandemik ini dianggap sebagai satu impak negatif. Namun sebenarnya, pandemik ini merupakan satu dorongan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang baru dan mencuba untuk melakukan berbagai inisiatif untuk kita mencuba meneruskan hidup dengan cara baru. Oleh itu, kita haruslah sentiasa berfikiran positif kerana apa yang berlaku itu pasti ada hikmahnya. Akhir kata dari kumpulan kami, utamakan keselamatan anda, jaga jarak dan elakkan 3S. Sekian dan Assalamualaikum.